InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kekuatan yang Allah beri kepada kita, dengan pilihan Allah, kita dapat bertemu pada pagi ini. InsyaAllah, Alhamdulillah, dengan kita sama-sama berada dalam keadaan beramal dalam bulan Ramadan, insyaAllah. Jadi pada pagi ini, insyaAllah saya ada satu appointment. Kita tak boleh lama sangatlah pada pagi ini. Kita akan sambung apa yang kita bincangkan pada hari Sabtu yang lepas ketika bersama-sama dengan kawan-kawan kita, saudara kita dari Johor Bahru, iaitu kita telah berbincang berkenaan dengan sifat Allah Al-Karim, dan juga bagaimana kita ingin sama-sama bereaksi dengan respon dengan sifat Allah itu. Pertamanya, sama-sama kita mentajdidkan iman kita, tajdidkan syahadah kita. Sama-sama kita membaca kalimah syahadah 3 kali, insya-Allah. Yang pertama, kita minta Allah, ya Allah, bersihkan daripada syirik, bersihkan daripada murtad, bersihkan daripada perkara yang Allah murkai, dosa dan sebagainya. Yang kedua, kita syahadah, kita mohon minta Allah supaya hidupkan kita bersama perjuangan la ilaha illallah, perjuangan Islam. Yang ketiga, kita bersyahadah supaya Allah matikan kita dalam keadaan kalimah la ilaha illallah, kalimah Islam, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah. Insya-Allah saya nak mulakan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, surah Al-Baqarah ayat 148. Ini sebagai satu dasar ataupun kita kata muqaddimah kepada perbincangan kita ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولكل أمة ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Dan tiap-tiap umat itu dan tiap-tiap kaum itu, kita lah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan ada kiblat, akan ada tumpuan, tujuan, dan akan ada sesuatu yang kita menghadap padanya, yang kita menuju kepadanya, yang masing-masing kita menuju kepadanya. Maknanya kata Allah firman, tiap-tiap umat itu ada dia punya
kiblat dia, ada dia punya arah tujuan dia, ada dia punya perkara yang dia menghadapkan dirinya padanya. Oleh itu fastabiqul khairat, oleh itu berlumba-lumbalah kamu untuk berbuat kebaikan, mengerja kebaikan. Fastabiqul khairat. Kerana apa? Kerana di mana sahaja kamu berada, maka Allah tetap akan membawa kamu semua berhimpun kepadanya. Jadi kita kena berlumba-lumba dengan kebaikan, bersama-sama dengan kebaikan, menuju kepada hala tuju, hala tuju yang telah ditetapkan oleh Allah, iaitu kita menuju kepada Allah. Dan kita kena menghadapkan wajah kita kepada Allah, menghadapkan wajah kita kepada tujuan matlamat yang telah Allah tetapkan. Dan untuk itu maka Allah gambarkan dalam ayat ini, fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah. Jadi Allah suruh kita menghadap dia, menuju kepada dia, ataupun menuju kepada sesuatu yang kita akan pergi. Macam sekarang ni kita berada di akhir zaman, kita akan menghadap berbagai perkara, halangan-halangan, Dajjal lah, kita akan menghadap dengan Great Reset lah, kita akan menghadap dengan macam-macam lah, bencana alam dan sebagainya. Maka Allah perintahkan kita supaya wijhatun huwa muwalliha. Allah suruh kita berdepan, bertawajuh, menghadapkan diri kita kepada matlamat tu. Maknanya kita kena fokus. Kita kena fokus. Jadi Allah suruh kita fokus. Jadi kita tak boleh buat secara samping-samping. Secara samping-samping kita nak berjuang akhir zaman ni, tak boleh samping-samping. Tak boleh part time. Tak boleh part time, mesti full time. Apa maksud full time? Full time ni maknanya bila berjuang ni, hidup kita bersama dakwah, bersama tarbiyah, bersama jihad. Itu dia full time. Apa maksud full time? Full time bukanlah maknanya kita berhenti kerja. Tetapi kita jadikan kerja itu sebagai jalan untuk membina kekuatan, jalan untuk berjuang. Kerja kita, belajar kita. Kita belajar, jalan untuk kita berjuang. Jalan menghadap kepada Allah, menghadap kepada perjuangan akhir zaman. Jadi semua, kalau kita tak bekerja, duduk kat rumah itulah. Kita masak, kita mengemas, itu semua sebahagian daripada amal. Maka Allah gambarkan dalam ayat ini, walikullim wijhatun huwa muwalliha. Allah perintahkan kita supaya menghadap, bertawajuh, berhadapan, menghadap, fokus kepada apa yang kita sedang menuju kepadanya. Apa yang kita sedang menuju? Kita menuju kepada redha Allah. Kita menuju kepada akhirat. Kita menuju kepada kebangkitan. Kalau kat dunia ni sedang nak bangkit. Sedang nak bangkit sekarang ni. Jadi dalam bulan Ramadan ni kita tak boleh lembik-lembik. Kita kena kuat lah. Kena kuat kerana Allah perintah kita, fastabiqul khairat. Kalau kamu nak menghadap, kalau kamu nak menuju kepada Allah, kamu nak betul-betul memenangi redha Allah, fastabiqul khairat, maka kena berlumba-lumba. Maka kamu berlumba-lumbalah. Kerana apa? Kerana di mana saja kamu berada, apa pun yang kamu buat, kamu akan bertemu dengan Allah. Kamu akan dihimpunkan dengan Allah. Kita akan berjumpa Allah. Jadi hari ini kita kerja sebagai apa? Kerja sebagai Perdana Menteri, kerja sebagai menteri, kerja sebagai engineer, sebagai doktor, sebagai orang gaji, sebagai tukang sapu, orang yang tak bekerja, ataupun kita ni siapa, kedudukan kita, siapa pun kita. Kita sebenarnya sedang menuju kepada satu hala tuju yang satu, iaitu kita akan menghadap Allah. Bila kita menghadap Allah, Allah perintah apa? Fastabiqul khairat, maka hendaklah kamu berlumba-lumba. Allah bukan kata buatlah baik. Allah tak suruh kita buatlah baik, jadilah orang baik. Allah suruh berlumba-lumba. Fastabiqul khairat. Kalau kamu mahu menuju kepada kemenangan, kalau kamu mahu menuju kepada kekuatan, kalau kamu menuju kepada kebangkitan akhir zaman, kena fastabiqul khairat. Maka kenapa kamu kena gitu? Kerana kamu akan dihimpunkan. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya Allah itulah yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi ayat ni 148 ni menunjukkan kepada kita bahawa suasana yang buruk pada hari ini, kelemahan kita dengan kepungan daripada musuh,
dengan keadaan yang susah, umat Islam susah hari ini, tidak menjadi alasan untuk kita berlengah-lengah. Tidak menjadi alasan untuk kita bermudah-mudah. Tidak menjadi alasan untuk kita rasa, tak apalah, biarlah orang buat semua, tak perlu, tak boleh. Sebab apa? Allah perintah kita berlumba-lumba. Baik. Untuk itu, maka kita melihat bahawa suasana akhir zaman ini, kita amat memerlukan kepada laki-laki. Laki-laki ni maknanya perempuan pun sama, bukan laki-laki saja. Laki-laki maknanya rijal. Maknanya perempuan pun termasuk dalam rijal. Perempuan ni, perempuan yang hidup bersama dengan kesungguhan berjuang, perempuan yang hidup bersama dengan matlamat yang jelas, kesungguhan yang berjuang. Dia bukan perempuan lagi, dia rijal. Gelaran dia tu rijal. Kenapa rijal? Walaupun pada asalnya namanya laki-laki, tetapi sifat-sifat rijal ada pada dia. Jadi sebab tu dia nampak macam perempuan, tapi sifat dia tu, kesungguhan dia, kejelasan matlamat hidup dia, himmah dia maknanya dia punya keazaman dia, cita-cita dia, himmah yang aliyah, himmah yang tinggi. Jadi apa yang ada pada dia tu sesuai dengan kekuatan seorang lelaki, maka dia juga dipanggil rijal. Digelar sebagai rijal. Dia bukan lagi perempuan, dia rijal. Namanya dari sudut dirinya sebagai fizikal perempuan lah. Tapi dari sudut karakter dia sebagai seorang yang berjuang, dia sebagai rijal. Rijal. Jadi suasana pada hari ini memerlukan rijal. Memerlukan laki-laki ataupun perempuan yang bersama-sama dengan kekuatan laki-laki, bersemangat wajar dan memiliki himmah. Maknanya dia memerlukan semangat dan memerlukan hamasah. Hamasah ni adalah semangat. Hamasah ni kegairahan, kekuatan. Hamasah ni semangat dan himmah yang tinggi, himmah aliyah. Jadi untuk kita berada dalam perjuangan ni, jadi bulan Ramadan ni untuk membentuk himmah aliyah, bagaimana yang kita gambarkan, dan kita asaskan dengan apa yang kita bincangkan, iaitu asasnya ialah makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah boleh membangunkan kebangkitan, barulah boleh mengubah, barulah boleh mengembalikan kemuliaan yang diidam-idamkan oleh orang Islam. Jadi hasil daripada perjuangan yang bersungguh-sungguh, hasil daripada semangat yang tinggi. Jadi kita nak tengok hari ini tentang satu topik, iaitu himmah. Mungkin tak sempat habis, kita akan sambung insya-Allah. Yang pertama sekali tuan-tuan, apa maksud himmah? Apa maksud himmah? Secara umum lah kita kat sini. Himmah ni adalah pendorong untuk melakukan sesuatu. Sesuatu yang dikaitkan dengan ketinggian. Himmah ni adalah satu pendorong. Apa yang menjadi motivasi kita? Apa yang menjadi perangsang kita? Apa yang menjadi pembangkit kita? Pendorong kita untuk kita melakukan sesuatu, itu al-himmah. Himmah ni apa yang menjadi pendorong kita? Kita nak bangun malam, apa yang mendorong kita? Itu himmah. Apa yang ada dalam hati kita yang menyebabkan kita melakukan satu amal, itu himmah. Maksudnya lagi tinggi himmah seseorang, lagi banyak amal dia. Lagi rendah himmah seseorang, lagi rendahlah amalan dia. Jadi ini kita nak kena tengok dalam diri kita. Ada tak himmah ini? Dan menurut ulama salaf, menyatakan kepada kita, himmah ini hendaklah kamu sentiasa baja, sentiasa tingkatkan, sentiasa suburkan. Himmah ni ialah apa yang ada dalam hati kita, pendorong kita nak beramal. Tak cukup puasa, kita nak hafal Quran, kita nak baca Quran. Tak cukup puasa, kita nak berzikir, penuhkan dengan zikrullah. Kita nak kurangkan tidur, kurangkan malas, kurangkan lalai. Itu himmah. Orang yang tidak membuang masa, meninggalkan yang sia-sia, itu orang yang ada himmah. Malam, bangun malam, bermunajat pada Allah, menangis pada Allah, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Siang macam singa, malam sebagai rahib yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi himmah ini adalah satu yang perlu kita suburkan. Kalau kita rasa himmah kita rendah, kita kena suburkan dia. Orang yang baik himmahnya akan baiklah amalannya. Jadi sebab itulah pada kita, di antara himmah dengan amal, mana lebih penting? Himmah satu yang mendorong kita, dengan amal, mana lebih penting? Yang lebih penting adalah himmah. Bagi orang mukmin, himmah lebih penting daripada amal. Kenapa? Himmah itu sendiri amal. Himmah sendiri amal. Contoh, kita puasa, kita sembahyang. Tapi puasa kita, sembahyang kita ikut orang. Kalau tak sembahyang, nanti orang cakap apa? Kalau tak puasa, nanti malu dengan anak-anak.
Kan? Jadi kita puasa kerana orang, bukan kita sendiri, bukan himmah daripada diri kita, bukan pendorong, motivasinya daripada kita, daripada luar. Kalau orang motivator dia kata extrinsic and motivation. Jadi extrinsic motivation, kenapa kamu sembahyang tarawih? Ramai pakat sembahyang tarawih, aku jadi semangat. Semangat sebab ramai orang sembahyang, aku pun nak sembahyang juga. Orang sembahyang. Kalau orang tak ada, tak semangat. Jadi itu extrinsic yang luar. Jadi himmah yang dimasukkan di sini adalah intrinsik yang dalam. Yang dalam. Jadi pada seorang yang beriman, himmah itu, rangsangan kekuatan pendorong itu yang ada di dalam lebih penting daripada amal zahir. Lebih penting daripada amal zahir. Kenapa? Kerana orang Islam dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersungguh-sungguh. Kerana pahala diberikan di atas kesungguhan itu. Kita bersungguh-sungguh tu pun dapat pahala. Tengok apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu hadis, saya bacakan makna lah. Kita tak ada masa, saya pun nak kena ada appointment ni. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menginginkan kepala. Ini hadis sahih, tuan-tuan. Kata Nabi apa? Siapa yang bersungguh-sungguh. Dalam dia tu ada satu gejolak, ada gelora. Yang menyebabkan dia bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menginginkan pahala, berhajat kepada ganjaran daripada Allah. Tetapi tak dapat buat. Dia nak buat, tapi tak boleh buat. Tidak melaksanakannya, dia tak boleh buat. Maka Allah tetap akan menuliskan baginya pahala yang penuh. Allah bagi pahala penuh. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi, kata Nabi apa? Kalau kita nak buat satu amal, tak boleh nak buat, mungkin terhalang. Contoh, kita nak pergi sembahyang, tapi ada terhalang, tak boleh nak pergi sembahyang kat masjid. Kita nak pergi sembahyang masjid, tapi tak boleh sembahyang, pergi terhalang. Mungkin apa, ada hujan ke, mungkin di maksiat, ada halangan-halangan di masjid ke dan sebagainya. Tapi hati kita memang nak pergi, dah siap dah semua tunggu. Sungguh-sungguh. Tapi tak dapat, maka Allah akan bagi pahalanya. Penuh seolah-olah dia pergi masjid. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ini bagaimana? Himmah itu satu yang cukup penting. Walaupun tak beramal, tapi Allah bagi. Apa lagi kalau beramal? Berganda. Berganda. Jadi himmah yang kuat dengan amal yang sebenar, dia jadi berganda. Jadi berganda. Tapi kalau beramal saja tak ada himmah, amal pula ikut orang, belum tahu. Mungkin dapatlah amal tu, pahala tu kan, dia sebut pahala Allah bagilah kan. Tapi nak sebut sini, himmah itu lebih penting daripada amal. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempersiapkan diri untuk berjuang, berjihad. Kita tak tahu lagi kita hidup berapa lama. Tapi kita mempersiapkan diri kita untuk berjihad, bangkit, menghadap Dajjal, berdepan dengan Dajjal, tentera Dajjal. Berhadapan dengan kesusahan di akhir zaman. Kita mempersiapkan diri kita. Kan? Maka tiba-tiba dia mati sebelum berjihad. Sebelum berjuang tu dia meninggal dunia. Maka Allah akan bagi ganjaran sesuai dengan niat yang ada di dalam hati dia. Kalau kita niat untuk mati syahid, tiba-tiba kita persiapkan diri kita untuk mati syahid, berjuang, buat fizikal kita, roh kita, buat semua supaya kita boleh berdepan dengan tentera Al-Masih Dajjal di akhir zaman. Kita buat sungguh-sungguh tadi, persiapkan diri kita. Bangun malam, baca Quran, semua tu untuk memberi kekuatan kepada kita. Mudah-mudahan kita terpilih untuk bersama dengan Al-Mahdiyin. Kita buat sungguh-sungguh, persiapkan diri. Tiba-tiba Allah izin mati kita. Mati awal, tak sempat jumpa, tak sempat buat, maka Allah akan ganjarkan kita berdasarkan niat kita. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lain-lain. Dalam satu hadis yang lain pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, saya baca makna, tidak seorang pun yang ingin mengerjakan solat pada waktu malam. Kalau kita nak niat dah, nak mengerjakan solat malam ni, nak solat kalau boleh sepanjang malam. Niat nak solat, tetapi tertidur. Allah izin dia tertidur. Bangun-bangun, nak dah subuh dah. Bangun-bangun subuh. Allah, terlepas dah tahajud, terlepas dah subuh bangun. Melainkan akan dituliskan baginya pahala solat malam. Mana kalau tidur sebagai sedekah kepadanya. Tidur tu sedekah. Tidur tu Allah bagi sedekah. Sedekah pada dia, dapatlah. Maka Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Jadi kita lihat sini, himmah kepada seorang yang mukmin ini, dia lebih penting daripada amal. Jadi himmah ini adalah amal itu sendiri. Sebab tu kita ni kena tengok himmah kita macam mana.
apa yang ada dalam hati kita, yang mendorong kita, yang menggalakkan kita, yang merangsang kita, yang memotivasikan kita, yang memangkinkan kita untuk kita beramal, itu himmah. Dan himmah aliyah, himmah yang tinggi, lagi tinggi himmah itu, maka lagi tinggilah amalan kita. Tapi kalau himmah tak ada, kita ikut orang je lah maknanya. Sebab tu kita hari ni orang Islam lemah kerana dia mengikut orang. Baik, sebab itulah himmah ini merupakan satu yang amat penting. Amat penting. Dalam Islam kita amat penting. Terutamanya di akhir zaman. Kita tak boleh jadi orang yang kecut-kecut, penakut-penakut, lembik-lembik, lemah-lemah, malas-malas. Tak boleh. Di akhir zaman kita kena kuat. Akhir zaman kita kena kuat. Jadi puasa ni sebenarnya ialah salah satu daripada wasail. Salah satu daripada jalan-jalan untuk kita membina kekuatan. Jadi sebab tu puasa ni bukan makin lemah. Kita hari ni dah hari puasa yang keberapa dah? Yang ke-7. Yang bagi orang puasa hari Senin ni. Hari Selasa kan? Hari puasa yang ke-7. Kan? Jadi ikutlah. Dah buat kita maknanya dia memasuki fasa akhir fasa pertama. 30 hari, 10 hari pertama kan nak habis dah. Nak masuk fasa kedua, fasa ketiga kan. Jadi kita dah setengah orang makin lama makin letih. Maklumlah puasa letih. Makin lama makin letih. Tak, kalau orang tu himmah tinggi, makin lama makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Makin kuat, makin kuat, makin beramal. Mula-mula mungkin hari pertama dia tak larat nak semayang. Semayang semangat je, tapi hari kedua makin kuat, makin kuat. Hari ketiga, masuk hari 10 hari yang pertama tu, dia dah prepare dah mental dia, hati dia. Hari kedua, lagi fasa kedua 11 sampai 19 lagi kuat. 10 sampai 19 lagi kuat. Masuk fasa ketiga, hari yang ke-20 sampai ke-30 akhir lagi kuat. Bertambah kuat, lagi kuat. Lagi dia tiap malam tak tidur, lagi tak tidur. Tidur sekejap je. Mula-mula je dia tidur. Dia terlepas subuh lah apa. Lepas tu makin kuat sampailah hari raya. Lepas hari makin kuat macam itu. Itu orang himmah azimah ataupun himmah aliyah. Berkata Al-Muqayyim Al-Jawziyah rahimahullah, dia kata apa? Orang yang berjalan, siapa yang berjalan mesti memiliki semangat yang akan menjalankannya. Siapa yang berjalan mesti ada semangat nak berjalan. Kalau tak berjalan tak ada semangat, tak boleh berjalan. Dan menyampaikannya ke puncak. Jadi kalau kita nak jalan dan kemudian nak naik bukit, nak naik gunung, nak sampai ke gunung. Siapa yang pernah mendaki gunung mungkin tahulah. Makin naik atas makin berat. Makin naik atas makin berat. Barang yang 1 kilo dekat kaki bukit, kaki gunung, naik sampai terasa macam 10 kilo lah. Berat barang tu. Walaupun dia 1 kilo je, kita rasa 10 kilo. Kenapa? Dengan keadaan letihnya, keadaan penatnya, payahnya, lapar dan sebagainya. Naik lagi. Dah rasa macam 20 kilo lah. Rasa macam 20 kilo. Padahal 100 kilo je. Jadi, siapa-siapa yang berjalan dan kemudian nak sampai ke puncak, maknanya nak naik sampai ke puncak, mendekati Allah, maka mesti ada semangat. Mesti ada hamasah dan mesti ada himmah. Hamasah wal himmah. Kesungguhan, semangat dan juga pendorong yang kuat. Sedangkan ilmu, pengetahuan kita, hidayah yang kita dapat itu hanya menyuruh. Hanya menyuluh dan menunjukkan. Jadi ilmunya ni cahaya je. Mungkin kita tahu, bangun malam ni bagus, ilmu kita tahu semua, tapi nak bangun tu perlukan semangat, nak perlukan kepada himmah. Nak bangun belum tahu ya supaya cahaya je, nak tunjukkan jalan aja kan, ilmu ni. Tapi nak buat tu perlukan kepada himmah, perlukan kepada hamasah. Inilah taufik Allah. Jadi kalau kita nak benar-benar melaksanakan macam mana para sahabat dulu, sahabat tu himmah tinggi. Sehingga ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa khabar kamu pada pagi hari ini? Maka sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami rasa iman kami meningkat. Apa maksud iman tu? Itulah himmah dia. Itu semangat dia. Itulah dia punya kekuatan dia. Dia punya bateri dia. Charge bateri dia. Iman kami meningkat, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul Rasulullah, apa bukti iman kamu meningkat? Setiap satu mesti ada bukti. Apa bukti kamu meningkat? Maka tanya pada sahabat, ya Rasulullah, aku bangun pagi seolah-olah aku melihat penduduk syurga sedang bergembira di hadapan aku. Seolah-olah nampak penduduk syurga sedang bergembira, makan, minum semua, sedang
sedang dalam keadaan bermewah-mewah, bahagia, kan? Dan kemudian aku melihat, kan, penduduk neraka seolah sedang diseksa, azab, pedih, rasa takut, rasa sakit, rasa menyesal. Dan aku melihat seolah aku sedang menuju kepada mereka, kematian sedang menjemput. Benda yang iman. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar, iman kamu benar, iman kamu benar. Teruskan. Nampak? Sahabat-sahabat punya himmah ni sampai seolah-olah dia nampak penduduk syurga. Dia boleh bangun, dia boleh bayangkan penduduk syurga sedang gembira, sedang dalam keadaan seronok, bermewah-mewah, bahagia. Penduduk neraka dalam keadaan azab, pedih. Kenapa? Himmah dia, iman dia. Pendorong dia. Maka dia pun bangun, dia beramal. Dia bangun sebelum subuh, dia beramal, dia minta ampun, dia minta syurga. Jadi orang yang berjalan mesti punya himmah dan hamasah. Sebab itulah kita penting menghiaskan diri kita dengan himmah aliyah. Kita kena bukan saja memperhiaskan diri kita, kita kena menghayati akan himmah aliyah ini untuk mencapai kesempurnaan. Untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencapai kesempurnaan, maka hendaklah kita melihat diri kita ini, ada tak himmah itu? Ada tak pendorong itu? Ada tak yang menjadi penggalak kita itu? Ada tak atau tidak ada? Kerana orang yang memiliki himmah ini, hamasah, semangat dan himmah ini, dia bukan hanya menyembah Allah. Jadi tugas kita ni bukan hanya menyembah Allah. Tugas kita bukan hanya menyembah Allah, bukan hanya sembahyang, puasa, taat sahaja. Tetapi kita juga diperintahkan oleh Allah untuk bebaskan diri kita daripada perangkap-perangkap, daripada belenggu hawa nafsu. Jadi untuk kita sembahyang senang lagi. Tapi macam mana nak khusyuk dalam sembahyang? Khusyuk ni maknanya apa? Kita nak buang hawa nafsu kita daripada terikat dengan dia dalam sembahyang. Untuk nak sedekah boleh lagi. Tetapi macam mana sedekah dengan ikhlas? Jadi kita bukan hanya diperintahkan untuk menyembah Allah semata-mata. Tetapi kita juga diperintahkan untuk membebaskan diri kita daripada belenggu hawa nafsu. Daripada kecintaan diri kita. Kita cinta diri kita. Cinta kepada harta. Cinta kepada syahwat. Jadi kita nak kena bebaskan diri kita daripada cinta pada diri kita sendiri. Lebih daripada Allah. Cinta kepada hawa nafsu, syahwat. Cinta kepada manusia. Cinta kepada manusia. Kita nak bebas diri kita daripada penyembahan kepada makhluk. Mengagungkan makhluk. Kita nak bebas. Jadi itu perlukan kepada hamasah. Perlukan kepada himmah aliyah. Ataupun himmah azimah. Maka kita nak jadi manusia yang tidak tunduk kepada perkembangan semasa. Kita tak mau jadi manusia yang tunduk kepada apa yang berlaku ni. Tunduk aja, ikut aja. Terima aja perkembangan semasa. Tetapi manusia yang bukan hanya menyembah Allah, bukan hanya meninggalkan, membebaskan diri kita daripada perkara yang terikat dengan nafsu, syahwat, dunia. Terikat dengan penyembahan kepada makhluk. Malahan kita juga perlu mengubah, perlu bekerja, berjuang, mengubah kehidupan dunia sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 3 benda ni tuan-tuan. 3 benda ni. Dia perlu himmah. Yang pertama nak taat pada perintah Allah. Yang kedua nak bebas daripada perkara-perkara yang mengikat kita dunia ni. Diri kita sendiri, nafsu kita, syahwat kita. Yang ketiga nak berjuang mengubah apa yang ada. Apa yang ada di atas muka bumi ini. Kerana apa kita ada 3-3 ini? Kerana kita tidak rela membiarkan diri kita tunduk kepada selain daripada Allah, kepada Islam, yang selain daripada Islam, bahkan sentiasa berjuang menegakkan Islam dalam diri kita, keluarga kita, menegakkan Islam masyarakat dan seluruh dunia. Sebab tu kita perlukan pada himmah. Jadi janganlah kita puas hati kalau saya dah sembahyang satu hari 20 rakaat tarawih, malam sembahyang lagi 50-100 rakaat. Sembahyang sunat bara'ah, sunat taubah 100 rakaat.
Kan? Solat sunat Bara'ah dipanggil. 100 rakaat. Siapa yang boleh buat tu bulan Ramadan ni, alhamdulillah lah. 100 rakaat. Dia ada kaifiat dia. Ini cuma ni amalan-amalan orang salafus salih ni. Kan? Amalan Umar Abdul Aziz. Antara yang kita tahu, Umar Abdul Aziz banyak lagi amalan salafus salih ni. Kan? 100 rakaat ni, satu malam. Minimum 100 rakaat. Kalau lebih lagi baguslah, 100 rakaat. Tapi bukan saja nak beramal dengan ibadah-ibadah tadi, baca Quran, tetapi kita nak juga apa? Kita nak juga membebaskan diri kita daripada nafsu, cinta diri kita, cinta kepada dunia, cinta kepada syahwat, cinta kita menyembah diri, mengamblikan diri kepada lain daripada Allah, makhluk, ikut bos kita cakap, bos kita buat suruh apa kita buat aja, walaupun benda tu melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga bukan sahaja setakat itu, kita ingin merubah suasana yang ada, menegakkan Islam. Jadi sebab tu kita perlukan kepada himmah. Sebab tu kita kena tengok himmah kita. Jadi bulan Ramadan ni kita kena tengok himmah kita ni. Sejauh mana pendorong kita. Kita akan menempuh kesukaran. Kita akan ada halangan nanti. Allah akan uji kita dengan halangan. Tiba-tiba badan sakit, nak sembahyang pun tak larat, tak boleh. Macam mana nak buat? Tiba-tiba ada masalah-masalah keuangan. Tiba-tiba ada halangan, orang kejar kita pula. Dajjal datang. Maka kita akan menempuh kepada kesukaran untuk mencapai matlamat. Maka orang yang tidak ada himmah, orang yang tidak ada semangat tadi, himmah aliyah tadi, maka dia akan tengok halangan tu besar. Sakit tu besar. Miskin tu besar. Tak ada kerja tu besar, dia nampak masalah ni besar. Sedangkan dan dia akan nampak ini sebagai khayalan, tak bolehlah nak buat. Nak kalahkan Dajjal, boleh ke nak kalahkan Amerika ni? Boleh ke nak kalahkan Dajjal? Tuan-tuan, saya tanya dengan tuan-tuan perempuan sekian. Boleh ke kita ni nak kalahkan Amerika ni? Bukan Amerika aja. Dajjal, sistem dia. Seluruh sistem. Freemasonnya, Illuminatinya. Sistem-sistem Amerikanya, Rusianya, Cinanya. Jahiliyah, kata Rasulullah SAW, Al-Kufru millatu wahidah. Kekufuran itu satu sistem. Boleh ke kita nak kalahkan musuh Islam ni? Kita ni buat dah lah, kita lemah, nak dengar kuliah pun ngantuk-ngantuk. Tak kuat kan? Boleh ke? Orang yang tidak ada himmah yang tinggi, himmah aliyah, tidak ada himmah aliyah, tidak ada semangat yang betul, yang benar, maka dia akan nampak hayalan aja. Nak kalahkan Amerika, hayalan. Nak kalahkan Rusia, hayalan je. Bukan kata Amerika apa, nak jumpa Roblox pun dah takut dah. Hati debah-debah tak beranilah. Nak report polis pun tak berani. Nak report polis, kita berada di pihak benar. Nak report polis, tak berani. Kenapa? Kenapa? Kerana nanti aku dituduh macam-macam pula. Jadi orang yang tidak ada himmah azimah ini, dia akan jadi penakut. Dia akan jadi orang yang pengecut. Dia akan jadi orang yang tidak boleh nak beramal. Maka ketika Rasulullah SAW, contoh yang terbaik. Baginda Rasul SAW, seorang-seorang dia. Mula-mula menyampaikan Islam, nak membina, membangunkan Islam. Mengubah dunia ni. Dia mula dengan diri dia seorang-seorang. Dalam masa 23 tahun, Al-Quran, bersama dengan pertolongan Allah. Kita pun nak bersama Quran dan bersama pertolongan Allah. Ada juga Quran ada bersama kita ni. Pertolongan Allah pun sebenarnya ada. Bersama dengan manusia-manusia yang ada sekitar dia, musuh yang keliling dia tadi, dia berjaya mendidik satu generasi. Jilul Quran. Dia sebut Jilul Quran Farid. Quran, generasi Quran yang unik. Yang selama 23 tahun. Sampai ke kita. Quran sampai kat kita. Kita boleh baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana kegigihan, himmah, aliyah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada pada para sahabat, yang ada pada para tabi'in, tabi'in dan seterusnya sampai ke kita. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wafat, maka gelombang murtad berkembang. Gelombang murtad berkembang. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berjaya menghapuskan fitnah golongan murtad.
Dia seorang khalifah dengan sahabat-sahabat. Murtad ni banyak, ramai. Maka lebih kurang 2 tahun dia menangani masalah tu. Dan akhirnya seluruh semenanjung Arab duduk dalam Islam. Duduk dalam Islam. Nampak? Jadi kalau kita tidak ada kekuatan himmah, kita akan nampak hayalan je. Nak kalahkan Amerika, boleh tuan-tuan nak kalahkan Amerika. Amerika tu salah satu je, Zionis tu. Zionis pun salah satu je, dah ada banyak lagi, musyrikin. La tajidanna asyaddan nas adawata lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Kamu pasti jumpa asyaddan nas, manusia yang paling dahsyat sekali di hadapan kamu. Permusuhannya kepada orang yang beriman. Kita beriman tak? Beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada rukun-rukun iman yang lain, beriman kepada Islam. Kita Islam. Maka kata firman Allah, kita ada musuh. Musuh yang dahsyat. Asyad dan nas. Musuh yang dahsyat. Bukan saja dahsyat. Kekuatan fizikal dia hebat. Kekuatan fizikal hebat. Siapa dia? Al-Yahud. Zionis. Wallazina asyraku, dan semua orang yang mensyirikkan Allah. Semua Zionis dan sekutunya. Wallazina asyraku, dan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Semua orang yang mensyirikkan Allah. Al-kufru millatu wahidah. Boleh ke nak bangkit ni? Boleh ke nak lawan? Boleh ke? Boleh ke tuan-tuan? Kita ada apa? Panah pun baru nak belajar. Kuda pun tak ada lagi. Panah pun baru nak belajar. Yang dah belajar pun tak mahir sangat. Dia dah ada nuklear. Kita baru nak belajar panah, dia dah ada nuklear. Oh, nanti Allah tolong. Allah tolong ke kita, tuan-tuan? Kalau kita tidak ada sifat-sifat kekuatan, Allah tolong ke? Allah tolong ke kita kalau kita tidak ada sifat-sifat yang layak ditolong? Salah satu sifat yang layak ditolong ni, himmah aliyah. Himmah aliyah. Salah satu sifat yang layak ditolong. Allah tak tolong orang pemalas. Allah tak tolong orang yang malas. Allah tak tolong orang yang lemah. Yang imannya lemah, tidak ada kesungguhan kepada Allah. Allah tak tolong. Jadi, apa yang perlu ada pada kita ni? Sebab tu kita kena semak. Dalam bulan Ramadan, kita semak balik, tengok balik. Kita tingkatkan balik. Tingkatkan balik. Kita bangkit sebelum kita beramal, kita kena bangkit hati kita. Maka manusia lain akan nampak sukar untuk mengalahkan musuh-musuh. Tetapi orang yang memiliki semangat yang tinggi, hamasah, dan himmah aliyah, maka dia akan melihat matlamat yang suci, matlamat redha Allah, matlamat menegakkan Islam adalah perkara yang besar, perkara yang mulia. Maka dia akan yakin dia boleh kalahkan siapa pun ada di hadapan. Kalah biiznillah. Kenapa kita akan menang? Kerana semua itu adalah merupakan sesuatu yang berkait dengan Allah. Kita nak tegakkan din Allah, kita nak tegakkan redha Allah, maka pasti Allah tolong kita. Jadi himmah azimah ni mesti ada dalam diri kita. Himmah aliyah. Oleh itu mereka yang berada di akhir zaman mencapai matlamat mereka untuk bangkit, untuk menang, mencapai objektif mereka yang suci itu, perlukan kepada himmah dan semangat yang tinggi untuk dengan kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah orang yang himmah tinggi ni dia mengelakkan perkara yang remeh-temeh. Nombor satu, dia mengelakkan perkara remeh-temeh. Apa maksud remeh-temeh ni? Perkara yang kecil-kecil, yang remeh-remeh ni, dia buang masa ni dia tak buat. Contoh apa? Contoh buang masa ni apa? Kita berdebat, berbalah-balah, berselisih faham. Kan, aku betul, engkau salah, aku betul. Berdebat. Berdebat ni buang masa. Berdebat ni buang masa. Kita berbalah-balah dengan orang, buang masa. Baik kita ajak dia bersama-sama kita, dia tak terima, maknanya dia tidak bersedia. Tak apa, bagi masa sikit. Kita cerita lagi. Akhirnya dia boleh terima, alhamdulillah ikut. Tak payah nak berdebat-debat. Melayan fitnah luar biasa. Membuang masa. Melayan fitnah. Orang duk fitnah kita macam-macam.
Nak jawab ni jawab, semua nak jawab. Orang tuduh kita macam-macam. Nak jawab. Sebab tuduhan ni pasti. Nabi pun kena tuduh. Nabi ni majnun, gila. Nabi ni tukang sihir. Nabi ni pemecah belah kaum. Pemecah belah keluarga. Nabi ni sesat. Semua tu ada tuduhan pada Rasulullah SAW. Semua ada. Kan? Bawa ajaran sesat. Mana tak sesat? Berlawanan dengan musyrikin. Yang menguasai masa tu musyrikin. Sesatlah pada mereka. Nabi ni sesatlah pada mereka kan. Jadi, macam-macam tuduhan, fitnah. Kalau Nabi jawab satu-satu tak habis. Tak boleh buat kerja. Itu semua benda yang remeh-remeh. Benda remeh-temeh. Orang yang himmah azimah, dia tak fikir benda-benda tu. Buang masa. Baik dia fikir pada fokus pada pembinaan. Pembinaan, kekuatan. Fokus kepada jiwa dia, diri dia. Fokus pada jamaah, pembinaan jamaah. Jamaah yang kuat, yang imannya menjadi dasar. Ukhuwah menjadi dasar. Barulah dia menjadi seorang yang berjalan menuju kepada matlamat. Tidak sibuk dengan isu semasa. Isu semasa ni ditimbulkan oleh apa? Oleh sistem. Bukan kata kita tak perlu ambil perhatian. Ambil perhatian. Kita kena ambil berat dengan isu semasa. Tetapi kita tidak fokus. Itulah dia kerja kita. Kerja kita membina kekuatan umat. Kalau kita nak menjawab semua persoalan, maka kita tak akan buat kerja dah. Tak akan buat kerja. Menjawab semua persoalan. Itu biar orang politik jawab lah. Biar orang politik jawab. Dia nak duduk kat politik tak apa. Biar dia jawab. Isu ekonomi lah apa. Semua yang menimbulkan ni ialah sistem yang ada pada hari ini. Sebab tu orang-orang yang himmah azimah, dia tidak melihat benda yang remeh-temeh. Dia melihat kepada qadiyah asasiyah. Permasalahan yang asas. Qadiyah asasiyah. Apa dia perkara yang asal? Yang asas. Qadiyah Islamiyah hakikiyah. Apa masalah Islam yang sebenar? Maka dia akan mengelakkan dia perkara yang remeh-temeh. Kenapa? Kerana tugas yang terlalu banyak. Besar tugasnya. Dan waktu pula sikit. Kita sikit waktu kita. Maka dia akan menghabiskan masanya kepada perkara-perkara yang besar. Dia tidak akan membuat benda yang remeh-temeh, benda yang membuang masa. Benda yang mensia-siakan masanya. Sebab itulah Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah amat mencintai, suka, cinta kepada perkara yang penting dan benci perkara yang remeh. Jadi Rasul kata Allah tak suka benda remeh-remeh. Jadi kita jangan. Jadi contohnya tuan, kita fokus ke dunia. Dunia ni terlalu remeh. Hati kita ada dunia. Kita fokus pada dunia. Dunia ni remeh. Sebab tu Nabi gambarkan dunia ni kalaulah lebih baik daripada sebelah kepak nyamuk. Kalaulah dunia ni lebih mulia, lebih besar daripada sebelah kepak nyamuk, tentu Allah tak bagi dunia ni pada orang kafir. Walaupun seteguk air. Seteguk air, bukan segelas air, seteguk air. Tak bagi. Tapi dunia ni tak ada apa. Jadi fokus kita kepada kerja-kerja membina kekuatan untuk sampai kepada kesempurnaan akhirat. Jadi yang kita buat tu. Jadi sebab itulah. Bukan maknanya kita tinggalkan dunia, tak payah bekerja. Bukan. Kita bekerja untuk akhirat. Kita belajar untuk akhirat. Kita bergaul untuk akhirat. Kita berniaga untuk akhirat. Kita bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita untuk akhirat. Kalau main bola, riadah untuk akhirat, bukan lagi riadah untuk dunia. Siapa yang mencari dunia maka remeh. Sebelah kepak nyamuk pun tak ada. Tak ada mulianya. Ini orang yang rendah himmahnya. Himmah dia tadi, dia akan melihat dunia lebih besar daripada matlamat kehidupan dia. Lebih besar daripada akhirat. Itu himmah je lemah. Maka dia terperosok, terbelenggu dengan penjara dunia. Sehingga akhirnya dia akan semakin jauh daripada Allah. Jadi dalam Al-Quran pun banyaklah. Allah SWT telah menyatakan dalam Al-Quran tentang himmah ini. Begitu juga hadis juga Allah menyatakan dalam Al-Quran tentang himmah ini. Jadi insya-Allah kita akan sambung esok. Sebab saya terpaksa berhenti ni. Sambung esok insya-Allah. Berkenaan himmah, macam mana himmah tu nak naik, macam mana diturunkan mengikut kacamata tarbiyah Islam. Jadi insya-Allah kita akan tengok juga apa beberapa lagi perkara yang penting. Jadi tuan-tuan, tengok pada hari ini, tengok himmah kita.
apakah yang ada dalam hati kita yang betul-betul menjadi fokus kita, yang betul-betul menjadi perangsang kita untuk beramal. Adakah beramal kita kerana malu dengan anak, malu dengan kawan-kawan, beramal sebab semangat yang luar? Kalau itulah sebabnya, maka kita kena perbaiki yang ada di dalam himmah. Dan himmah ini merupakan satu yang lebih penting daripada amal zahir. Itu insya-Allah sikit sebanyak tuan-tuan, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Aku li qali hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad samat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa sakillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa shrah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahiha bi ma'rifatik wa amitha ala syati fi sabil ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ansurna ala tariqid da'wah wa tariqit tarbiyah wa tariqit jihad fi sabilillah. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المتقين حقا اللهم اجعلنا من المحسنين حقا اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من الواصلين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا من المحبين اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا الصابرين اللهم اجعلنا يا الله من المهديين. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسالك رضاك والجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة في الفردوس. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة في الفردوس ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Tuan-tuan, insya-Allah doakan untuk semua, mudah-mudahan kita akan diberikan Allah barakah dan himmah yang tinggi untuk kita beramal, insya-Allah. Himmah aliyah as-sahihah, insya-Allah. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan tolong forwardkan insya-Allah.